Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung, bukan menyambung lah, kita mengisi ruang, kerana Ustaz Fashan hafizahullah, dia baru dan perjalanan balik, dia balik baru sampai daripada Perak ke Kelantan. Jadi dia agak letih sikit. Jadi saya isikanlah untuk ruang beliau, dan insyaAllah tajuk kita malam ni, saya pun tanya juga apa tajuk yang patut kita ambil kan. InsyaAllah tajuk malam kita ni adalah maksud atau makna benar bersama Allah Ta'ala, dan juga bagaimana ia direalisasikan oleh seorang Muslim. Macam mana seorang Muslim realisasikan maksud benar bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, baik. Itu tajuk kita malam ni insyaAllah. Okay, dan saya rasa tajuk ni agak penting yang kita terutama kita yang duk sibuk dengan dakwah ni, terutama kawan-kawan kita yang biasa sibuk dengan dakwah, banyak bekerja untuk sampaikan agama. Tajuk ni adalah sangat penting. Kita sama kita semua sekali tajuk ni sangat penting sebab tajuk ni adalah antara tajuk yang sebenarnya kadang-kadang dilupakan ataupun tak perasan dilupakan, secara tak sengaja dilupakan, sedangkan kita kata dari segi asas kepada pengertian dia sangat banyak kali datang dalam Quran Karim. Okey. So, dia kita tahu kita ada ikhlas kepada Allah Ta'ala, kena ikut sunnah. Tapi memang rukun ibadat selain dari itu yang diletak oleh para ulama adalah kena ada sikap benar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab benda ni yang hilang pada orang-orang munafik. Pada orang munafik dia hilang perkara ni. Tajuk berkenaan dengan dengan ikhlas, dengan tajuk-tajuk lain tu kan, yang berkaitan dengan ikutan kepada Nabi SAW tu, benda tu boleh dibuat, boleh dibuat. Kita kata semua orang buat, maksud boleh diada-adakan lah. Tapi benar ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah sikap atau sifat yang mesti ada kepada seorang mukmin. So Allah Taala Allah Taala sebut dalam Quran, wallahu ma'as-sadiqin, Allah Taala bersama orang yang benar, bersama orang yang benar. So dengan sebab itu memang sifat benar ni kena ada. Okey. Jadi tajuk benar bersama Allah Taala ni, kita kata yang kita kata kadang-kadang setengah-setengah orang dia faham tentang kemestian ataupun tajuk benar bersama Allah Ta'ala ni sangat penting dalam dakwah atau dalam kehidupan. Bila mana dia rasakan diri dia berusaha cuba mencapai akan matlamat, tapi tak sampai-sampai, ataupun dia rasakan dakwah yang dia buat tu masih tak kuat, tak cukup. So jadi dia rasakan bahawa dia sedar bahawa mungkin dia tak benar lagi bersama Allah Ta'ala. Sifat benar bersama Allah Ta'ala, mungkin dia rasa macam tu. Banyak orang mungkin tak terfikir. Kadang-kadang bila kita tak diberikan akan hasil, kita boleh fikir saja bahawa belum lagi masanya. Tapi kita boleh juga berfikir berkenaan dengan tajuk bila orang tak berikan pada kita janji-janjinya. Maksud dia mungkin ada benda yang tak betul lagi bersama Allah SWT, belum benar-benar bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada. Jadi kita ambil benda ini sebagai tambahan, sebagai ingatan bagi kita semua. Baik, benar bersama Allah Ta'ala ni sebenarnya adalah seagung-agung bentuk kebenaran. Memang kita kata di antara sifat orang beriman ni, al-mu'min idza qala sadaq. Orang beriman bila berkata dia benar. Seorang mukmin, hadis Nabi kata, bila seorang mukmin bila dia berkata dia benar. Dan bahkan sifat benar yang kalau kita sentiasa benar ni, kita akan boleh mendapat kedudukan di sisi Allah Ta'ala sebagai seorang yang digelar dengan siddiq.
Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, sekejap. Kalau kita boleh sharekan Okay. Kita sharekan. Sekejap Okay, dalam hadis Sahih Muslim, hadis nombor 2607. Ni kalau kita share ni bolehlah kita kalau kita share kat sini, nanti sesiapa yang mungkin baca boleh tengok balik. Akan apa kita share ni. Okay, pasal sikap benar ni, actually benda ni penting, patut ada pada seorang mukmin dalam berdakwah ke dalam apa sekalipun. Dalam hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, alaikum bisidqi, hendaklah kamu semua berlaku benar. Maksudnya dalam kata-kata dan juga perbuatan. Kata-kata kamu, perbuatan kamu mestilah benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, kerana kebenaran itu akan bawa kepada kebaikan. Wa innal birra, dan kebaikan itu yahdi ilal jannah, kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Wa innar rajula, dan seorang lelaki itu, ataupun dalam hadis ini lafaz wa ma yazalu ar-rajulu, sentiasa seorang lelaki itu yasduqu, berlaku benar pada kata-kata dan juga perbuatan dia. Wa yataharra sidqa, dan bersungguh-sungguh untuk berlaku benar, hatta yuktabu indallahi siddiqan, sampai tertulis dia di sisi Allah Taala sebagai seorang siddiq. Kita first part tu yang kita nak tumpukan adalah first part hadis tersebut. Itu berkenaan dengan orang tu bila berlaku benar, sentiasa benar, nescaya dia akan tertulis di sisi Allah Taala sebagai seorang siddiq. Dan bila gelaran siddiq tu dapat kepada kita, secara asasnya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 69, An-Nisa 69, Allah Taala nyatakan, wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasul wa may yuti'illah war rasul, maksudnya mentaati Allah juga Rasul, mentaati Allah juga Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka itulah bersama-sama golongan yang Allah beri nikmat ke atas mereka, minan nabiyyin, daripada para nabi, orang yang Allah beri nikmat daripada para nabi, wasiddiqin, golongan siddiq, wasyuhada, golongan mati syahid, wassalihin, dan juga orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik mereka itulah sebagai teman. Siapa nak berteman, nak dapatkan teman, maka itu teman terbaik di hari akhirat nanti. So jadi kalau kita lihat dari situ, dan kita sendiri setiap hari minta kepada Allah Ta'ala untuk tunjuk kita jalan yang lurus. Jalan yang lurus, dan jalan tu adalah jalan orang dinikmat oleh Allah Ta'ala, alladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. So jadi jalan itu Allah terangkan surah Nisa 69, jalan tu adalah jalan para nabi, para siddiqin, syuhada juga salihin. So yang kita nak tumpu pada yang siddiq tu. So saya memang kita kata berlaku benar ni pada kata-kata dan perbuatan memang adalah benda yang terpuji. Bahkan memang dalam hadis Nabi kata, kalau kita sentiasa berlaku benar, nescaya akhirnya kita tertulis di sisi Allah Ta'ala sebagai siddiq. So gelaran ni yang macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu digelar kerana dia asyik percaya ke Rasulullah SAW. Tak kira apa Nabi kata, tetap dia percaya, tak pernah disangsi, tak pernah dipersoalkan. Maka digelar dengan siddiq. Demikian juga dapat gelaran siddiq ni bagi sesiapa yang sentiasa benar pada muamalah dia, pada perbuatan dia, pada tingkah laku dia, pada kata-kata dia, tindakan dia, sentiasa benar, juga akan digelar sebagai siddiq. Macam mana dalam hadis Nabi nyatakan. So gelaran siddiq tu boleh dapat dari kita. Cuma dengan cara dia lah sentiasa benar, cakap benar. Ini biasa ahli bid'ah tak boleh buat macam ni. Ahli bid'ah, Allah Alam kan, setakat saya jumpa tak ada ahli bid'ah yang rajin cakap benar. Tak kira ahli bid'ah yang zaman dulu atau zaman sekarang. Hatta geng teori konspirasi pun penipu banyak. Cakap bohong, dan janji lain, buat lain. Janji tak nak, saya takkan buat lagi ustaz, besok lusa dia buat balik. Seorang tu janji, nanti dia bagi barang, bagi video tak bagi. Penipu semua. So jadi memang kita pada konsep masalah siddiq ni, benar ni adalah benda yang sebenarnya satu ciri-ciri yang khas kepada orang beriman. Kita tak suka mana pun dengan orang kafir, tak suka mana pun dengan ahli bid'ah, takkan sekali-kali kita sembunyikan kebenaran. Takkan kita menipu. Itu basic. Sebab tu kenapa membuat hadis palsu pun berdosa. Kan basic pada dia tajuk adalah hadis palsu lah. Walaupun niat kita buat tu untuk mendapatkan menaikkan Islam atau menangkan Islam ke atas kekufuran, atau menangkan Islam ke atas ateism dan sebagainya, ilhad, kita tak boleh menipu.
Kata mereka hadis Nabi, hadis atas nama Nabi SAW adalah haram. Apa lagi membuat pembohongan ke atas nama Allah Ta'ala. Itu lagi teruk lah. So, jadi dalam muamalah kita dengan agama ni, benar tu adalah antara ciri terbaik, ciri terbesar. Lepas tu Nabi kata, al-mu'min idza qala sadaq. Seorang mukmin bila berkata dia benar. Whenever he talk, dia akan cakap benar. Dia akan sentiasa benar. Okey. Dan seorang Muslim ni yang patut benar ni bersama Allah Ta'ala lebih dahsyat lagi. Okey. Dan kita tahu bila seorang mukmin ni benar dengan Tuhannya, apabila dia realisasikan kebenaran tu dari 3 sudut. Bila dia benarkan, dia laksanakan kebenaran tu pada 3 sudut. Pertama, okey, i'tiqad, iman dan i'tiqad yang elok. Iman dan i'tiqad yang elok. Mana yang benar, yang elok, yang benar, Mana bila dia kepercayaan dia, kan, keimanan dia di asal yang elok, yang benar, yang elok dengan Allah Ta'ala, itulah yang sebenar ni. Kadang ada orang kata beriman dengan Allah Ta'ala, tapi bila Allah Ta'ala tentukan atas dia apa-apa, dia akan melawan, menentang, tak setuju dan sebagainya. Dia akan tolak. Cakap percaya Allah Ta'ala Tuhan, tapi bila Allah Ta'ala tentukan ke atas dia peraturan, atau Allah Ta'ala tentukan ke atas dia satu qadar, ketentuan peraturan macam peraturan Allah Ta'ala letakkan, perintah-perintah larangan Allah Ta'ala, kemudian ataupun pada sudut masalah ketentuan, macam lahirkan dia anak siapa, atau jadikan dia lahir era mana, zaman mana. So kadang-kadang manusia ni dia pada sudut tadi dia mungkin berkata Allah Ta'ala Tuhan dia, tapi dia tidak betul, tidak benar-benar, tak boleh terima, tak boleh accept Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata Rabbil Alamin, pentadbirkan alam, patutnya dia kena buka lah hati dia untuk menerima Allah Ta'ala punya ketentuan. Allah Ta'ala alim, maha mengetahui, khabir, maha luas pengetahuan. Dia tak boleh dia ada diri dia ada. Bahkan Allah Ta'ala hakim, amat bijaksana. So bila dia ada sebagai penentangan ketidakbenaran dalam i'tiqad dekat situ, itu masalah lah. Masalah itu pertama sekali. Dalam masalah iman dan i'tiqad, dia mesti ada kepercayaan yang benar, yang elok. Ini rukun yang kebenaran ni 3 sudut. Pertama dari segi masalah iman atau i'tiqad kepada Allah Ta'ala. Kedua, dari segi ketaatan. Benar dalam melaksanakan ketaatan antara fardukan ke atas dirinya. Dan melaksanakan ketaatan tadi tak ada lari-lari. Macam solat, kalau orang tak nampak, laju. Kalau orang nampak, slow, perlahan-lahan. Ini tak benar lah. Bersama Allah Ta'ala, orang tak benar lah. Ataupun duit dia akan ada dalam bank untuk bayar zakat. Dan kemudian dia nak larikan, dia bagi separuh pada diri dia, untuk supaya korang tak kena zakat. Ini semua ni perbuatan tidak benar ni. Ada dalam ketaatan-ketaatan. Penipuan, kan, tahu dah benda tu haram, nak jadikan halal juga. Ini semua sekali ni. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak. Mana tingkah laku kita dengan Allah Ta'ala. Dalam masalah apa, kita punya apa, kita jaga adab-adab kita dengan Allah Ta'ala. Dari segi sudut, kita panggil kita contohnya macam kita sebut tadi tentang ketentuan Allah Ta'ala kat atas diri kita. Kita kena ada dalam diri kita ni redha. Kena ada sabar dengan Allah Ta'ala punya ketentuan. Syukur, kena ada syukur. So akhlak-akhlak ni kena betul. So 3 sudut tadi, iman dan i'tiqad, kepercayaan yang betul kepada Allah Ta'ala. Kedua, ketaatan dan akhlak. Dasar iman ni, iman bukanlah dengan impian-impian ataupun buat-buat, tiru-tiru, buat gaya macam mukmin. Tapi bukan macam tu. Dan orang yang benar dalam masalah iman ni, dia adalah orang yang boleh saksikan iman tersebut di atas bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Ta'ala nak iman tadi, daripada dia beriman, kata aminu billah, beriman kamu dengan Allah, maka dia laksanakan keimanan dia tadi bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ikut kadar dia rasa lepas, tapi kadar Allah Ta'ala nak. Antaranya contoh macam benar dalam keyakinan. Bila dia yakin orang dia benar dalam keyakinan. Kalau dia tak yakin lagi, dia belajar sampai dia yakin. Dan keyakinan macam kita pernah terangkan dalam bab iman ni, kadang-kadang benda tu berlaku dengan kita banyak kali dengar. Banyak kali kita mendengar, banyak kali kita mengetahui. Contoh macam kes syurga neraka. Kita nak yakin tentang janji Allah Ta'ala syurga neraka. So macam mana kita nak yakin? Keyakinan tadi kita kena bina dengan sentiasa mempelajari. Sebab kita sendiri pun dekat dunia ni, kita ada yakin ni ada 3 kan. Kita terangkan dulu, yakin ada 3. Satu dia panggil ilmu yakin. Yang kedua dia panggil ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Ilmu yakin ni apa yang kita yakini dengan pengetahuan semata-mata.
Keyakinan yang kita dapat dengan pengetahuan semata-mata. Khabar-khabar, dengan berita dan sebagainya. Macam contoh macam kita tahu ular tu bahaya. Mungkin kita pernah tengok pun ular tu patut orang mati, tak ada pernah dengar pun, tak pernah tengok pun. Dengar cerita banyak. Cerita banyak, tapi orang yang dapat melihat orang kena patut mati terus tak ramai. Tapi sering kita dapat berita tadi, kita terus percaya dan juga kita yakin. Macam sekarang ni COVID-19 kan, dengan khabar tentang masalah tadi. Jadi kita yakin dengan ilmu, yakin dengan pengetahuan. Bukan dengan kena dulu, bukan dengan nampak sendiri. Okay. Kedua, kita ada ainul yakin, yakin yang sebab tengok, nampak sendiri orang tu kena. Nampak orang tu macam frontliner kan, dia tengok sendiri orang-orang yang kena penyakit-penyakit ni dekat hospital. So dia yakin. Tapi yakin mereka dengan lihat sendiri. Lepas tu, ketiga, orang yang kena sendiri penyakit tu. Orang yang kena sendiri COVID-19. Rasa sendiri kesakitan. Kan? Ataupun tengok keluarga dia sendiri yang mati mati. Ni sekarang ni macam kes ni, orang yang dia cakap tak percaya ni, keluarga dia tak kena. Tunggu keluarga dia mati nanti, ataupun dia mati baru tahu benda tu benar. So basically kalau tiga sudut tadi, kita ada ilmu, yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tapi kadang-kadang tak perlu kita alami dua tadi, kita dah cukup satu. Satu dah cukup. Maksudnya kita tahu dengan yakin dengan ilmu dah cukup. Sebab tu bila kita nak tak yakin tentang akhirat atau syurga neraka dan sebagainya, atau yakin janji Allah Ta'ala, memadai dengan kita belajar. Banyak kamu pelajari, biasakan diri kita dengan nas-nas, memahami nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi tentang syurga neraka, akhirat dan sebagainya, maka dia akan timbulkan keyakinan. Sebab tu daripada asal itu, seorang yang inginkan benar, yakin dia kena belajar lah. Kena belajar, bukan duduk di kedai kopi kan seronok kan, bila dengar orang buat bid'ah ni kita marah. Tapi belajar ini tidak. Masa besar kita tengok macam tu juga. Ada separuh orang kita ni, dia sibuk bersuka, marah dengan tahlil lah, marah dengan ni sekian. Tapi bila time dia sendiri bila ditanya tak tahu. Sebab benda ni, ini adalah kepentingan bagi pribadi, bukan untuk majoriti. Ini pribadi, bukan macam mandi jenazah atau uruskan jenazah. Ini adalah fardu ain. Setiap orang kena ada benar dengan Allah Ta'ala ni masing-masing. Kalau bapak saya benar, saya tak benar, saya tak lepas. Mak saya benar, saya tak benar, saya takkan lepas. Dia tak ada lepas benar dengan keturunan. Sikap benar dengan Allah Ta'ala ni, dia berlaku dengan diri masing-masing. Bukannya kerana orang lain benar kita dapat sekali, tak ada. Sebab tu benar dalam keyakinan. Contoh lain adalah benar dalam niat. Bila kita berniat tentang melakukan satu perkara dan sebagainya, so niat kita tu kena jaga betul lah. Sebab Allah Ta'ala menjenguk dalam hati kita. Apa niat kita sebenar. Kita boleh cakap pada orang, saya ni ikhlas, saya ikhlas. Kita boleh cakap. Namun begitu sebenarnya yang benar-benar mengetahui niat kita adalah Allah Ta'ala. Dan kalau kita faham konsep itu, kita jaga benar niat kita, jaga. Jangan sampai salah. Dan selain itu, contoh lain adalah benar dalam ketakutan terhadap Allah Ta'ala. Benar dan takut. Bukan main-main je. Bukan takut acah-acah. Kadang ada orang jadi takut pada makhluk lain dibanding Allah Ta'ala. Dia tak takut Allah Ta'ala. Dia takut Dajjal. Beria keluarkan beli perisai nak lawan Dajjal. Yang seorang tu buka kampung, lari daripada Dajjal. Semuanya lari, kononnya takut tadi. Sampaikan buat perkampungan dan sebagainya. Sedangkan dengan Allah Ta'ala tak pernah pun. Mana tengok pada diri masing-masing, tak ada pula bangun malam ke kan, tutup berhenti daripada buat pembohongan dan sebagainya. Tak ada takut yang betul. So kalau takut yang betul, dia akan bangun macam Nabi kata, kalau kamu tahu apa aku tahu kan, kalau kalian tahu apa aku tahu kan, kalian akan banyak menangis, sedikit ketawa. Banyak menangis, sedikit ketawa, dan kalian akan lari ke tengah-tengah padang, tinggalkan semua harta benda ni, lari ke tengah padang, ya Allah, ya Allah, kalau kamu tahu apa aku tahu. Itu basic kita, bukan yang kita nak fahamkan tentang sikap atau diri kita bila tahu betul atau takut betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya takut ni macam takut sebutan mulut je. Mulut cakap takut, tapi tangan masih lagi buat lagi. Itu benda saya nak jaga sikit. Okey. Dan juga dan bukanlah semua daripada amal ketaatan menjadi benar, sehinggalah zahir dan batinnya di atas bentuk yang Allah Taala sukai. Dan tiada semua amal ketaatan menjadi benar. Tak ada semua, solat ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, sedekah ke, apa sebagainya.
lillazi fattaras samawati wal ard, aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Dia sebenarnya bila wajah kita menghadap, hati kita menghadap sama. Dengan wajah dan juga, dan dia dapat wajah tu dengan qalbu dia sekali, bukan hanya luaran saja. Okey, Allah Ta'ala telah jelaskan orang yang benar dalam satu ayat. Dia ada banyak-banyak lain, banyak orang sebut gelaran apa tentang orang-orang muhajirin dalam ayat ke-8 surah Al-Hasyr, ada orang sebutkan. Allah Ta'ala walladina apa lilladina lil fuqara muhajirin, untuk orang fakir muhajirin. Ayat 8 surah Al-Hasyr, ayat ke-8 surah Al-Hasyr, Allah menyatakan lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Harta rampasan perang yang Nabi dapat tanpa pertempuran itu adalah untuk orang fakir muhajirin yang diusir daripada rumah mereka dan harta mereka. Ya bertaruna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka cuba dapatkan, mereka mencari akan keredaan Allah Ta'ala juga kelebihan Allah Ta'ala juga redha Allah Ta'ala. Wa yansurunallaha wa rasulahu, mereka bantu Allah dan Rasulnya. Mereka bantu Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang benar. Mereka lah orang-orang yang benar. Tapi yang benar yang pada muhajirin tadi, kita tak boleh buat dah. Sebenarnya tu untuk mereka khas dengan kondisi mereka sebagai muhajirin. Mereka dapatlah. Yang kita bukan muhajirin, kita nak hijrah ke mana? Kita gimana dah, kita memang tak ada ruang untuk jadi macam mereka. Jadi apa mereka? Jadi mereka tak boleh. Sebab kita dah lepas akan masa atau tempoh tersebut. Yang tinggal pada kita adalah apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita sebagai janji untuk mendapat gelaran yang sama. Gelaran yang sama. Okay? So, jadi dalam satu ayat, kalau kita ada satu ayat dalam suratul Baqarah, ayat 177. Ayat 177. Allah SWT terangkan tentang orang yang benar. Ini benar dengan Allah Ta'ala dalam ayat 177. Suratul Baqarah ayat 177. Saya dah hantar okey. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat tersebut, jadi ada gelaran ataupun ada pangkat yang khas bagi orang-orang yang disebutkan dalam ayat berkenaan. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra, bukanlah kebaikan itu, antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, kamu hadapkan wajah kamu ke arah timur maupun barat. Bukanlah kebaikan itu kamu hadapkan wajah kamu ke arah timur ataupun ke arah barat. Walakinnal birra, tapi kebaikan ini pasal asal ayat ni kerana apa? Orang-orang beriman rasa terlepas kebaikan, mereka tak boleh menghadap ke arah Baitullahil Haram. Dan tak dapat hadap ke arah kiblat yang mereka inginkan. Tapi ketika tu timbul ini penunjukan Allah Ta'ala untuk terangkan sebenarnya apa Allah Ta'ala nak dari mereka. Ya, Allah nyatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bukanlah kebaikan itu kamu hadapkan wajah kamu ke timur atau ke barat. Tapi walakinnal birra, kebaikan itu man amana billah. Ini kita follow satu persatu Man amana billah, beriman dengan Allah, wal yaumil akhiri wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Beriman dengan Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab juga para nabi. Itu empat kat sini empat. Ada empat, lima sebut. 1, 3, 4, 5. Yang tak disebut adalah qadar. Tapi qadar kita baca dalam ayat lain lah. Dekat sini Allah sebutkan 5 perkara. Kebaikan itu adalah siapa beriman dengan Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab juga para nabi. Ini sikap pertama mereka, beriktikad. Kepercayaan mereka mesti ada pada sudut ini. Itu benar. Wa atal mala ala hubbihi, dan berikan harta walaupun dia sayang. Diberikan harta walaupun dia sayang. Kepada siapa? Gawil qurba, pada orang berhubungan kekeluargaan dengan dia, ada hubungan keakraban dengan dia, kaum kerabat dia lah. Dia berikan pada kaum kerabat dia. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wa ibnas sabil, orang-orang yang dalam perjalanan, mana stranded atau terkandas dalam perjalanan. Wasailin, orang minta-minta. Wa fir riqab, dan orang dalam tawanan. Ini sikap kedua. Kemudian wa aqamas salata wa ataz zakah, mereka dirikan solat, tunaikan zakat. Wal mufuna bil ahdihim idza ahadu, dan mereka yang setia dengan janji mereka bila mereka berjanji. Dan was-sabirin fil ba'sa wad dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang bersabar ketika kepayahan, kesusahan, dan juga ketika
ketika kesusahan dan juga kemudaratan. Dia kata ba'sa ni ketika peperangan, susah dalam peperangan, darra ni kemudaratan ketika mana dalam kehidupan biasa. Wahinal ba's di ketika masa waktu yang sukar. Ya. Wahinal ba's. Ya. Allah kata ulaikal ladina sadaqu. Mana apa tak sebut sikap tadi ulaikal ladina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Okey, kita kira boleh So dalam perkara ni ada sebenarnya di 5 perkara. Mula tentang solat iman mereka, infak harta mereka, dirikan solat, tunaikan zakat mereka, dirikan solat dengan zakat, kemudian setia dengan janji, sabar ketika kepayahan atau kesusahan. 5 perkara. 5 perkara berkaitan. Kalau kita pecahkan solat dan zakat tu 2 jadi 6 lah. Kalau kita pecahkan solat dan zakat tu jadi 2 jadi 6. Ya. Ya. Kalau kita pecahkan solat dan zakat tu kepada 2, kita akan dapat 6 lah. Ya, okey. Kesempitan, kesakitan. Okey. Lalu kita peperangan. Okey, baik. Dia 3 baik. So jadi okey, disebut sini ada 5 perkara. Okey, pertama sekali adalah masalah i'tiqad, kepercayaan. Kebaikan itu disebut kat sini pasal orang yang benar tu pertama sekali mereka beriman dengan Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab dan juga para nabi. Maksudnya ini i'tiqad yang benar, seperti Allah Taala kehendaki dia percaya. Apa Allah Taala suruh percaya dia percaya. Apa Allah Taala tak pernah ajar dia percaya, tak pernah ajar dia tak akan cuba percaya. Maka macam yang disebut itu hari akhirat kan. Kita tahu ada hari akhirat. Zaman sekarang ni banyak orang tahu tentang tajuk hari akhirat, tapi diorang salah. Contoh dalam kes masalah meneka akan tarikh hari akhirat. Sekarang sibuk kan dalam internet, diorang sebarkan, dalam WhatsApp sebarkan tahun 1500 Hijrah akan berlakunya kiamat. So semua tengah bilang sekarang ni. Tengah bilang, hitung dan sebagainya. Sedangkan kita dah ada panduan dari Allah Ta'ala tentang kiamat ni, tak ada siapa tahu kecuali Allah Ta'ala. Tapi lah, manusia ni tak nak faham dengan cara betul. Semua nak sibuk dengan cara masing-masing. Dia rasakan seronok dengan pemahaman dia ada, sekalipun tak benar seperti yang Allah Ta'ala letakkan. Allah Ta'ala tak bukakan tentang hari kiamat ni kecuali kepada dirinya sendiri sahaja. Hatta Nabi tak tahu, hatta malaikat pun tak tahu. Malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala pun tak tahu tentang kiamat itu bila. Tanda kita belajar. Tapi dalam masalah tanda pula kita belajar bahawa tanda-tanda tadi bukan berlaku dengan semestinya sedemikian. Maksudnya Nabi SAW ceritakan kadang-kadang ada tanda yang berulang, ada tanda-tanda besar macam terbit matahari dari barat, itu tanda besar. Bukan maksudnya kita pandang barat. Banyak orang kadang macam geng-geng apa, teori konspirasi, dia kata tak, maksud terbit dari barat itu adalah kita menjadikan kiblat kita kepada orang-orang barat. Tengok barat lah tempat di mana kejayaan, kemenangan dan sebagainya. Itulah tanda, tajuk tentang terbit matahari daripada barat. Ini masalah. Ini konsep dia. Pasal kita kena faham, bila kita orang sebut Allah, hari kiamat, para malaikat, kitab dan nabi tu, mesti kita faham dan imani seperti Allah Ta'ala kehendaki. Bukan ikut kita punya rekaan, bukan ikut cara kita suka-suka. Tentang Allah Ta'ala, tentang kita punya hubungan Allah Ta'ala, semua kena betul. Para malaikat, kitab dan nabi. Okay, itu pertama. Yang kedua, dia berikan harta. Ini berkaitan dengan masalah kekayaan atau harta yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Allah Ta'ala letakkan tentang ke mana dihalakan harta-harta tersebut, digunakan ke mana. Dia kata zabil qurba, dia berikan harta walaupun dia sayang. Wa atal mala ala hubbihi, diberikan harta walaupun dia sayang. Bukannya ala hubbihi tu macam hobi. Saya ada dengar ada orang ustaz ni, kadang dia terjemahkan Quran ikut suka hati dia. Dia kata wa atal mala hubbihi, dia beri harta macam hobi. Itu bukan. So, yang diajar kepada kita dalam Quran adalah maksud dia berikan harta walaupun dia sayang. So orang yang menginfakkan harta dalam keadaan terpaksa kerana beriman dengan Allah Ta'ala, dia sayang harta tapi dia bagi juga sebab iman dengan Allah Ta'ala. Itulah yang paling berat, yang paling besar nilai dia. Sebagai para sahabat Nabi pernah tanya pada baginda SAW berkenaan dengan siapakah orang yang sedekah manakah paling besar, ayu sadaqati azam, sedekah manakah paling besar. Nah, jadi bila sebut sedekah paling besar tu, kita perhatikan Nabi jawab, Nabi kata azamus sadaqah, sedekah paling besar adalah anta sadaqah wa anta sahihun syahih. Engkau sedekah walaupun kau dalam keadaan kau sihat dan kedekut. Anta sadaqah, kau bersedekah dalam keadaan kau sihat dan kedekut. Sahihun syahih, sihat lagi kedekut. Bukannya dalam keadaan
bukan dalam keadaan rasa tak nak pakai harta dah. Kadang-kadang orang ketika mana dah sakit nak mati, baru sibuk bagi harta. Dah rasa jemu dengan harta, baru bagi kat orang. Itu bukan. Pasal yang nilai besar dia adalah antas sahihun syahid. Engkau sihat, engkau kedekut. Tarjul ghina wa takhshal faqr. Engkau harap jadi kaya, engkau tak bimbang untuk jadi miskin. Itu sedekah paling besar. Dan berpadanan macam ayat ni. Ayat ni kata wa atal mala ala hubbihi. Diberikan harta walaupun dia sayang. Diberikan harta walaupun dia sayang, harta tadi diberikan juga. Itu betul dia kena dengan maksud ayat ni. Okey. Kepada siapa? Ni bila kita dah ada harta, nak bagi siapa? Dia mulakan dengan dawil qurba. Orang mula kekurangan dengan kita. Kemudian wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wa ibnas sabil, orang yang dalam perjalanan yang tersangkut terkandang perjalanan. Wasailin, orang yang minta-minta. Wa fir riqab, dan orang dalam tawanan. So ada 6 kumpulan. Tapi dalam kumpulan ni bila disebutkan Allah Ta'ala uji kita dengan yang pertama sekali kepada kaum kerabat sendiri. Sebab banyak orang boleh bagi harta pada semua orang. Boleh bagi pada kambing, boleh bagi pada harimau, boleh bagi pada tu, boleh taja binatang dekat zoo negara. Boleh. Tapi kalau untuk taja anak beranak sendiri, payah. Untuk taja binatang kat zoo negara, dia rasa mulia kerana bagi makan binatang kat zoo. Ambil panda ke, kan, boleh panda ke, boleh rimau ke, bagi budak kutuk makan ke, semua bangga. Ataupun bagi anak yatim ke, memang orang akan rasa izzah, rasa mulia. Dalam kebetulan Nabi pun sebut, ana kafil yatim kahatan fil jannah. Aku dah orang tanggung anak yatim macam ni dalam syurga nanti. Tapi dalam ayat ni dengan jelas dimulakan prioriti dalam pemberian harta kita mula-mula sekali pada apa? Dawil kurba. Kaum kerabat kita dulu. Manakala ada kata anak yatim dan kaum kerabat kita. Orang miskin kaum kerabat kita dahulu. Sebelum daripada yang lain. Itu yang problem yang kita kata banyak orang tak boleh nak pegang. Sebab dalam benar kita dengan Allah Ta'ala ni, kita Allah Ta'ala uji dengan tajuk ni. Boleh orang miskin, anak yatim miskin, kemudian orang yang dalam standard perjalanan. Kalau macam kat Malaysia ni, ada orang Indonesia ke, saudara kita, ataupun orang-orang Bangladesh ke, Myanmar ke, yang nak balik negara asal dia tak ada duit. Kita patut keluarkanlah duit kita untuk belanja dia, hidup dia. Ini yang benda berat. Kita kata, kenapa pula dia pendatang? Itu masalah dia. Oh, ini Ibnu Sabil. Ini kita payah nak buat. Saya ingat dulu ada seorang kawan kami di Yaman tu. Ada jadi kes dia, pasport dia hilang. Zaman tu tak ada kedutaan. So jadi bila dia nak balik ke Malaysia, duit tak ada. Ada penjaga Yaman, tak kenal pun. Ada penjaga Yaman, tak kenal pun, datang bagi dia duit, bagi tiket dan sebagainya untuk dia balik. Dia tak kenal. Tak ada kata macam, kau minta lah keluarga kau kat Malaysia, orang Malaysia putih derma untuk kau. Tak ada. Dia tolong bagi dan sampai kau balik ke Malaysia. Dia tanggung segala perjalanan. Ini tunjukkan, ini nilai sebenar Ibn Sabil tu. Kita sekarang tak boleh pegang benda ni, payah. Ada sentimen, kita orang tempatan, orang tu pendatang. Memang Ibn Sabil ni pendatang. Faham tak? Memang Ibn Sabil ni pendatang. Kalau dia pun mustautin, itu kamu Ibn Sabil. Ibn Sabil ni yang jelas dia adalah orang yang stranded dalam perjalanan. Yang paling jelas akan berlaku pada Muslim yang datang negara kita, yang tak ada duit dan sebagainya, nak balik ke negara asal dia. Okey. Wasailin, kemudian Allah Ta'ala bagi as-sailin, orang yang minta-minta. Ini pun kadang-kadang orang payah juga nak isikan. Kita benar, kita suka infak. Tapi Allah Ta'ala uji kita dengan as-sailin, orang yang minta-minta. Orang yang minta-minta ni, dia bukan miskin. Dia bukan juga orang termasuk dalam anak yatim. Tapi dia minta-minta. Memang betul ada orang benar dalam minta-minta, dia memang ada masalah. Ada orang tak benar. Tapi Allah Ta'ala tak pernah kata dekat sini, dia orang yang minta tadi betul miskin ke tidak, kau kena cek. Tak ada. Kalau kita rasa kita ada lebih, bagilah. Kalau kita ada, jangan bagi. Nanti akan datang pada diri kita nanti rasa nak mengungkit balik dan sebagainya. Lebih orang minta kan. Bila Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Ma'un, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta dengan kamu sergah. Ya. Apa? Okey, Ad-Duha, surah Ad-Duha. Wa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang minta-minta jangan kau sergah. Ini adab yang kena ada patutnya. Okey. Wa fir riqab, dan orang dalam tawanan. Siapa yang tertawan, macam Islam kita yang tertawan di Guantanamo, kalau kita ada duit boleh bayar. Kalau yang mereka lepaskan, bayar. Gunakan pengaruh kita lepaskan orang tersebut. Dan wa aqamas salah, dirikan salat, wa ataz zakat, tunaikan zakat. Ini memang diulang. Tak ada
tak ada mukmin yang tak ada orang yang benar ni yang tidak solat, tidak juga bayar zakat. Kalau kita dan masyarakat kita ada orang yang letakkan akan idea. Kalau kita benar dengan Allah Taala, ikhlas, tapi dia tak solat. Sedangkan Allah Taala sebut orang yang solat, orang yang benar ni dia mesti solat dan tunaikan zakat. Dia bukan hanya setakat benar dengan Allah Taala, tapi dia kena ada praktikal dia. Praktikal dalam masalah solat dan juga zakat dia kena tunaikan. Kemudian Allah Taala masukkan kepada yang ketiga, yang ketiga, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan juga ayat keempat, orang yang setia dengan janji mereka ketika mereka berjanji. Janji apa-apa mereka setia dengan janji tersebut. Apa saja kan. Memang Allah Taala nyatakan bila kita buat akad dan sebagainya, kita kena setia dengan akad kita, janji kita. Ini benda yang kita kata patut bila kita hubungan manusia. Tadi pada hubungan Allah Taala dengan manusia. Kemudian was-sabirin fil ba'sa, orang yang bersabar ketika kesempitan. Wad-dharra, kesakitan, penyakit. Wa hinal ba's, dan ketika pertempuran dalam peperangan. Tiga sudut ketika dia sempit, miskin ke, tak dapat harta, rasa susah untuk hidup, janji hidup berat, ketika kesakitan, dia kena penyakit, dan juga ketika peperangan. Okay. Lepas sebut sifat-sifat tersebut, 5 karakter tadi, Allah Ta'ala kata ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang ulaika alladziina shadaqu, mereka lah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, mereka lah orang bertakwa. Okay, Ibnu Katsir kata ayat ni, ayat 177 surah Al-Baqarah ni, dia kata ayat ni mengandungi himpunan yang agung. Ada himpunan yang agung kat sini, yang hebat. Dan kaedah yang umum. Serta akidah yang lurus. Dalam himpunan ayat yang kita bincang tadi, bab akidah masuk, bab berkenaan dengan akhlak masuk, bab berkenaan dengan masalah infak harta, masalah dengan hukum Allah Taala, masalah dengan kesabaran, semua masuk. Dan itu semua ada. Jadi ada himpunan yang agung, himpunan yang agung, kaedah yang umum dan juga akidah yang lurus. Ibnu Katsir sebutkan dalam tafsir beliau. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, dia kata apa? Ulaika, disebut dalam ayat tu, ulaika itu orang-orang itu maksud dia orang bersifat dengan yang disebutkan. Yang berupa, pertama ada akidah yang elok, akidah yang bagus. Okay. Kemudian amal-amal yang ia adalah kesan daripada iman tersebut. Amal yang dia infakkan harta kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, kemudian dia dirikan solat ke, kemudian dia bersabar, kemudian dia setia dengan janji. Itu adalah hasil daripada iman. Dia adalah hasil daripada iman yang betul. I'tiqad yang betul tadi patut melahirkan perbuatan yang betul. Bahkan dia adalah cahaya, bukti kepada iman dan juga cahaya bagi iman. Dan juga akhlak yang ia adalah dalam ayat juga ada tentang sebutan tentang akhlak yang merupakan keindahan bagi insan dan juga hakikat kemanusiaan. Sebab kita akhlak kita dalam masalah infak harta, setia dengan janji. Itu benda tu adalah berkaitan dengan hubungan kita sama manusia. Infak harta, setia dengan janji tu, itu adalah benda yang menjadi keindahan bagi seorang insan sebagai insan. Hakikat insan tu itulah dia. Dia patut ada perangai dan tingkah laku yang baik kepada insan yang lain. Maka Allah kata faulaik, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di kata mereka itu alladzina shadaqu, orang-orang yang benar. Dalam iman mereka, kerana amalan mereka membenarkan iman mereka. Ini maksud benar yang kita nak fahamkan di sini adalah benar itu maksud dia adalah seorang tu benar dalam beramal kerana beriman kepada Allah Taala. Itu maksud benar bersama Allah Taala. So, kita betul iman dengan dia, mana kita benarkan dengan amal kita. Dan Allah Taala kata wa ulaika muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kerana mereka tinggalkan larangan dan mereka buat yang diperintahkan. Mereka tinggal larangan, buat yang diperintahkan. Itu yang menunjukkan bahawa mereka ni adalah orang yang bertakwa. Kerana ini adalah perkara-perkara yang merangkumi kepada semua ciri-ciri kebaikan. Okay? Dia adalah kandungan dan juga kemestian. Okay? Kerana apa? Kerana setia dengan janji ni masuk padanya agama seluruhnya, setia dengan janji. Kan? Al-walladzina yufuna bil ahadu. Mana orang yang bersetia dengan janji mereka berjanji. Ini masuk pada semua sekali, sama dengan manusia atau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bersetia dengan janji ini adalah masuklah agama seluruhnya. Kerana ibadat yang dinaskan ke atasnya dalam ibadat kerana ibadat yang disebut dalam nas ayat 177 ni
dia adalah sebesar-besar ibadat. Barang siapa melaksanakannya, dia jadi apa yang seumpamanya lebih lurus. Kalau dia dirikan yang ada ni, maka yang lain pun dia akan setia. Maka golongan ni Allah Ta'ala gelar dengan apa? Mereka adalah abrar, orang yang terbaik. Orang yang terbaik. Kan? Kalau kita kata abrar ni, kalau contoh macam apa? Dalam konteks masalah hampir kepada Allah Ta'ala, abrar ni adalah gelaran yang tertinggi. Kemudian as-sadiqun, mereka adalah orang yang benar. Kemudian muttaqun, mereka bertakwa. Orang bertakwa. 3 gelaran dalam ayat ni untuk orang yang buat semua sekali. Mana dia ada i'tiqad yang betul dan dia ada amalan yang membenarkan akan i'tiqad dia. Mana amal tu membenarkan akan i'tiqad yang dia ada. So basically kalau kita faham di sini, 3 gelaran tadi, abrar, as-sadiqun, al-muttaqun. Yang kita nak tumpukan pada as-sadiqun. Mana orang yang dikatakan benar tadi sebab mereka melaksanakan apa iman mereka ada. Iman mereka kepada Allah Ta'ala, kitab, para malaikat, semua ada dalam tu, maka mereka laksanakan. Itu betul maksud dikatakan iman. Tafsir As-Sa'di Dan berkata Syekh Muhammad bin Salih bin Al-Utsaimin rahimahullah, dia kata di antara faedah ayat ini bahawa apa yang disebutkan yang disebutkan tu dalam ayat tu semua sekali tu yang bersumber masalah apa? Masalah iman dengan Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab dan nabi, kemudian berikan harta, kemudian dirikan solat, tunaikan zakat, kemudian juga dia setia dengan janji bila berjanji, dan kemudian bersabar. Dia setia dan dia ada sabar ketika mana kesempitan, ketika kesakitan, dan juga ketika peperangan. Okey. Semua tu sebenarnya dia kata apa? Adalah hakikat kebenar bersama Allah. Hakikat bila seorang tu benar bersama Allah Ta'ala, itulah dia yang sebenarnya. Dengan Allah Ta'ala, bahkan dengan makhluk juga. Okey. Kerana Allah Ta'ala nyatakan mereka itulah orang-orang yang benar. Maka benar mereka dengan Allah Ta'ala adalah mereka melaksanakan akan i'tiqad tadi. Dia ada i'tiqad kan, kepercayaan yang bermanfaat, iaitu iman dengan Allah, para malaikat, kitab, malaikat juga kitab, dengan para nabi. Mereka dirikan solat, tunaikan zakat, dan mereka kerahkan benda yang mereka sayang dalam arah ini, arah iman tadi, sudut-sudut tadi, pada keluarga dia sendiri dan sebagainya, dan sampai pada orang yang meminta-minta pun dia bagi. Okey. Jadi maksudnya itu dia laksanakan, pelaksanaan itu dipanggil sebagai kebenaran, benar. Adapun benar mereka ni, orang-orang yang benar ni kepada dengan makhluk Allah Ta'ala, masuk pada firman Allah Ta'ala, wal mufuna bi ahadihim idza ahadu. Orang-orang yang setia dengan janji mereka bila mereka berjanji. Okey, dan ini adalah alamat atau tanda-tanda benar. Kerana ini Allah Ta'ala firmankan, lepas tu Allah Ta'ala nyatakan ulaika alladziina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang benar. Maksudnya apa? Benar pada i'tiqad mereka dan pada muamalah mereka bersama Allah Ta'ala. Iman mereka betul, dan juga mereka punya apa? Mereka iman mereka betul, dan mereka punya pelaksanaan atau muamalat mereka juga betul dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada sudut apa ibadat patut tumpu pada Allah Ta'ala dan apa ibadat ataupun amal yang Allah Ta'ala suruh buat sama manusia. Ini yang dikatakan sebagai sebenar-benarnya. Okay, so itu pertama ya. Okay, dia kata sebenarnya selain itu juga kita kena tahu benar bersama Allah Ta'ala ni bukanlah suatu benda yang kita berpura-pura dengannya. Okey. Ataupun kita puaskan hati kita tekankan dan kita biarkan amal. Maksudnya kita kata aku benar. Aku sungguh janji, ya Allah, aku sungguh dengan kau. Janji cakap-cakap mulut pada diri kita. Tak, bukan itu. Dalam keadaan kita tinggalkan amal. Bukan benda berpura-pura dan kita cuma cakap pada diri kita tapi tak ada amal. Bahkan benar itu bersama Allah Ta'ala terjadi pada niat dan terjadi pada amal. Bila kita melaksanakannya, kalau niat kita betul, amal kita pun kena betul. Bila kita melaksanakannya, dan juga mudah akan punca-punca. Jadi orang benar dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhannya Tabaraka wa Ta'ala, akan sampai kepada tahap benar dalam niat sampai daripada amal. Mana niat dia benar, sebenarnya amal dia benar. Sekalipun tak dapat nak laksanakan. Macam dalam hadis Nabi SAW tentang orang yang nak bangun malam, kan dia siap-siapkan persiapan untuk bangun malam, tapi dia tertidur sampai ke subuh. Lalu Nabi kata kan dia dapat pahala bangun malam, dan tidur dia sedekah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sedekahkan untuk dia, Allah Ta'ala sedekahkan kepada dia. Tapi pahala dapat sebab dia niat dia benar.
Niat dia benar. Macam maksud dia serentak. Niat dia juga amal. Dia akan sampai kerja pada kerja orang beramal sekalipun tak dapat buat. Kerana niat tu adalah benar. Daripada Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Man sa'alallah syahadatan bisidqin." Barang siapa minta Allah Ta'ala ke mati syahid dengan benar. Barang siapa minta Allah Ta'ala akan mati syahid dengan benar. Ballaghahullahu manazila syuhada. Allah akan sampaikan dia kedudukan para orang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, sekalipun dia mati di atas katil dia. Hadis Muslim hadis nombor 1909 1909. Dia kata barang siapa minta Allah Ta'ala mati syahid, minta syahadah dengan benar, Allah Ta'ala sampaikan dia kepada kedudukan orang-orang mati syahid sekalipun dia mati di atas katil dia sendiri. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, tiada untuk seorang hamba sesuatu yang bermanfaat daripada benar bersama Allah Ta'ala pada semua urusannya. Tak ada benda lebih bermanfaat except dia benar dengan Allah Ta'ala pada semua urusan dia, berserta dengan benar dari segi keazaman. Lalu Allah Ta'ala akan benarkan dia pada keazaman dia dan pada perbuatan dia. Ya. Jadi Allah Ta'ala macam mengatakan kepada dia, bila dia buat macam tu, dia fa'idah azam al-amru falau sadaqullah lakana khairan. Kalau mereka berazam akan perkara berkenaan, kalau mereka benar kepada Allah Ta'ala, nasib lebih baik untuk mereka. Fa'idah azam al-amru ini dalam surah surah Muhammad atau surah Qital ayat nombor 21. Pasal ni lah, pasal orang-orang ditegur sebagian orang yang berkata kalau turun ini kau turun itu, kalau turun sekian. Jadi Allah Ta'ala kata tak, dia kata kalau benda tu terjadi sekalipun, kalau mereka benar kepada Allah Ta'ala, itu lebih baik untuk mereka. Allah Ta'ala nak mereka adalah kebenaran dalam kata-kata dan juga perbuatan. Maka kebahagiaan orang kena adalah pada benarnya keazaman, benarnya perbuatan, benarnya keazaman. Jadi dihimpunkan kedua sekali lah. Dihimpunkan, dia sungguh tanpa teragak-agak. Bahkan dia azam sungguh. Tak dicampurkan keazaman dia dengan sebarang teragak-agak. Okay? Dia tak ada pula dia kata kalau lah tak ada. Jadi bila benar keazaman, maka jangan tinggal nak benar pula lepas tu apa? Perbuatan dah pula. Dah benar keazaman, tinggal benarnya perbuatan. Dan dia adalah kita kosongkan ke usaha, kita curahkan segala usaha dan curahkan segala keupayaan, dan dah tidak berundur daripadanya, daripada zahirnya sedikit pun dan batinnya, maka dia azam semua untuk buat. Sekalipun dia kata datang kelemahan, dia akan lawan juga. Jadi benar perbuatan ni menghalang dia akan daripada malas, rasa tidak berupaya. Dan barang siapa yang benar Allah Ta'ala pada semua urusan, pada keazaman dia, pada perbuatan dia, Allah Ta'ala buat untuk dia apa lebih daripada apa yang dia buat untuk orang lain. Allah Ta'ala tinggikan kedudukan dia. Sekalipun dia buat benda tak cukup, tapi Allah Ta'ala akan cukupkan juga. Nah, ini kebenaran yang kita panggil yang sebenarnya dia beriringan dengan benarnya ikhlas, benarnya tawakal. Dan juga bahkan orang manusia ni, manusia paling benar ni adalah manusia yang benar ikhlas dan juga tawakal dia. Persendirian dia betul. Dia buat kerja tapi dia tak kisah jadi ke tak jadi, Allah Ta'ala punya kehendak. Dia akan buat kerja. Dia bukan kalaulah. Banyak orang kita kalaulah. Kalau macam ni, kalau macam ni. Kalau macam ni, kalau ni, macam ni. Dia akan suka tanya soalan, tapi dia tak nak putuskan keazaman. Macam baru ni ada kes. Saya menyampuk lah. Ada orang kirim apa kata Gordon Ramsay akan buka restoran dekat Malaysia. Saya kata kalau dia tidak dia masih hidangkan arak, kita kenapa nak masuk ke situ? Dia datang tempat kita, dia kena hormatlah agama kita. Bukan tak boleh masak dengan sedap pun. Ada orang kata rugilah kalau dia datang kat Malaysia ni, rugilah terlepas peluang jadi international. Apa faedahnya international kalau masuk neraka? Pelik betul. Yang cari alasan macam-macam. Bila cari alasan kata apa, arak ni kalau campur dengan ni kena api jadi hilang alkohol. Arak haram sebab arak, bukan haram sebab alkohol. Bila arak itu arak kan, hatta tukar je cuka pun tak boleh. Kerana dalam hadis Nabi SAW Sahih Muslim datang lafaz kan Abu Talha. Abu Talha ini salam ni. Abu Talha radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia jaga anak yatim. Anak yatim ni tak ada harta kecuali segeluk arak. So dia tanya Nabi, boleh tak tukarkan arak ni menjadi cuka?
lalu jual, makan hasil jualan tersebut. Nabi kata jangan, Nabi kata tumpahkan. Nabi kata tumpahkan, Nabi suruh tumpahkan. Nabi tak benarkan. So ada orang masih confused. Sebab beza dia adalah, kalau dia kata boleh, dia kita beli arak, kita buat cuka lah pula. Buka kena arak tak salah lah. Kat sini tajuk dia pasal kalau orang tu buat cuka, dia memang untuk lintas cuka daripada cuka kelapa ke cuka apple ke, memang dia kena lintas kawasan arak tadi. Tapi kita buat untuk cuka, dia akan straight pergi. Kicap pun ada alkohol. Alkohol bukan tajuk dia. Tujuan kita untuk memabukkan diri, dia tak boleh. Yang pelik sekarang ni, orang boleh tak boleh terima. Kalau ada babi, tak masuk. Tak masuk. Ada alkohol, kita masuk. Lepak, sengih je minum. Sengih je makan kan. Ni pelik jugalah kepelikan. Babi tak masuk. Babi tak masuk kedai. Ada babi kan. Saya makan kuih-tiaw kerang je. Saya bukan makan kuih-tiaw babi. Tak apa, boleh je. Buat try. Tak nak pula. Sebab kita kena ada perangai. Sikap kita adalah bukan cari alasan. Bila Allah Ta'ala dah letakkan menunggu, kita berjaga-jaga lagi baik daripada kita sibuk masuk kan. Padahal kan tak makan Golden Ramsay punya kedai. Kebuluh, mati ke? Mati tak dapat makan kedai dia, habislah negara kita akan mundur kan. Apa? Pelik betul. Tapi ni kena tegur jugalah. Kadang-kadang pelik tak faham pun kenapa. Okey, ala kuliah ni peringatkan balik Baik. Jadi orang tu kena benar azam, benar keazaman, benar juga dia punya apa? Dia punya niat. Niat, azam dan amal. Niat, azam dan juga amal. Tiga-tiga tu kena betul. Okey. Jadi kadang-kadang kita sekarang ni seorang Muslim akan rasa hairan, akan rasa rasa pelik. Di manakah dia nak mulakan? Macam nak uruskan urusan dia harian, malam dia, untuk dia jadi seorang yang memenuhi akan benar bersama Allah. Okey, ini tak boleh tidak menjadi halangan kepada orang yang bertujuan untuk membuat kebaikan, tuntut ilmu, berdakwah dan sebagainya. Memang ada orang akan datang dalam diri dia suara-suara yang kata, yalah, kalau buat pun kau orang dengar, kalau awak cakap pun nanti orang akan lawan, tu saya buatlah. Dia kata sibuk je buat apa, atau menyuruh Allah Ta'ala, semua sekali. Jadi macam ni kita boleh lepaskan diri daripada benda macam ni dengan kita, antaranya kita susun harian kita, waktu kita. Macam kita hari ni kita buat susunan, esok pagi nak buat apa, dari pukul berapa semasa nak buat apa, dari pukul berapa semasa nak buat apa, jadual yang mungkin kita kata benda ni payah, banyak orang tak ada, you just jump into the tomorrow, buat apa suka. Itu kadang-kadang menyebabkan masalah sebenarnya. Lalu dijadikan contoh je, kalau orang tu nak buat kan, kalau dia nak benar bersama Allah, dia susun dalam hidup dia. Kalau dia nak hafal Quran, dia ambil berapa jam, 2 jam pagi, lepas subuh tu, sekarang PKP kan, ambil masa untuk hafal Quran. Kemudian masa yang lain, macam tengah hari buat apa sebagainya, dia susun lah. Makan, ada waktu makan lah. Apa tutup ilmu ke, dengar kaset ke, atau audio, atau baca kitab ke, atau hadir majlis ilmu melalui online ke, tak kira. Yang pentingnya dia akan letakkan harian dia, ada segmen-segmen untuk dia susun bersama Allah SWT. Dia ada masa untuk keluarga dia, untuk anak dia, bergurau dan sebagainya, tapi dia kena ada masa yang dikhususkan kepada Allah Ta'ala, untuk diri dia membina. Bukan asyik sibuk dengan cerita orang, dia nak bina diri dia, kena ada pembinaan. Dan dia tunaikan akan kewajipan yang di atas tanggungan dia. Kalau dia seorang suami atau isteri, kerja apa yang patut dia buat, dengan apa yang dia kosong. Jadi memang kita kena buat lah. Jadi itu kebenaran. Bila kita nak benar bersama Allah Ta'ala, kena kita faham bahawa benar bersama Allah Ta'ala ni sebenarnya adalah kita benar daripada niat atau iman kita, iman akidah kita kena betul. Tu niat dalam amal kita pun kita betul. Maksudnya kita kena benarkan iman kita dengan amal. Bukan hanya setakat berkata kami beriman, saya percaya, saya tahu, saya sekian, tapi tidak ada amal. Sebab macam di dalam ayat 177 Al-Baqarah tu, digabungkan masalah i'tiqad tu dengan amal yang membenarkan i'tiqad tersebut. Kalau kita i'tiqad betul Allah Ta'ala Tuhan kita, ada hari akhirat yang Allah Ta'ala susun untuk kita, ada para malaikat yang menjadi wakil Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu, pada hari kita akan turunkan, dan para nabi yang diutuskan. So jadi kita kena melaksanakan tuntutan seperti mana yang dikehendaki. Bukan kita hanya kata beriman Allah. Pasal kat sini sebut tentang malaikat, kitab dan rasul tu adalah sebenarnya untuk iringan berkenaan dengan hidayah di muka bumi. Hidayah di muka bumi. Yang kita kata, yang kita
tumpukan sekarang adalah hidayah hukum yang kita buat sekarang kerja kita. So sepatutnya memang kita kena ada kita kena faham bahawa bila dalam tajuk hidayah tadi, kita mesti dalam melaksanakan tersebut berpandukan kepada petunjuk Allah Ta'ala, bukannya datang dengan pemikiran kita sendiri. Sebab tu kenapa Allah Ta'ala pandukan, tunjuk pada lepas daripada sebutkan tentang i'tiqad tu, didatangkan dengan amalan-amalan yang berinfak harta, solat dan zakat, kemudian setia dengan janji, dan bersabar ketika mana kena musibah, kena kesakitan, dan ketika pertempuran. So itu kena ada. Itu baru benar bersama Allah Ta'ala. So jadi secara basic dia, kita macam sebut adalah kena ada amal yang membenarkan akan iman kita. Itulah baru dijadikan orang tu adalah benar. Sebab orang dalam surah Al-Hasyr kita baca ayat awal tadi, demikian juga diberikan maksud yang sama. Bila Allah nyatakan tentang orang-orang yang muhajirin, muhajirin yang diusir dari rumah mereka dan harta mereka, mereka diharapkan kepeliharaan Allah Ta'ala, kan, dan juga dan redha Allah Ta'ala, dan mereka bantu Allah dan juga Rasulnya, bantu Rasulullah wa Rasulah. Mereka bantu Allah dan Rasulnya. Maka dengan perbuatan mereka bantu Allah dan Rasul, Allah Ta'ala gelar mereka ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Mereka adalah orang yang benar. So kita macam tu jugalah. Kita pun sekarang juga okay, baik. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan kemukan. Kadang-kadang abang kita ada soalan kemukan, tak ada kaitan pun. Okey, jap. Okey, soalan hari ini. Jap. Ustaz, siapa yang beriman dengan kitab tu maksudnya? Contoh Allah Ta'ala cakap kata Arash tapi dia ubah. Di mana-mana masih termasuk percaya kitab ke? Kan? Dia actually benda tersebut banyak sudut yang kita kena faham. Memang orang tersebut tidak beriman seperti iman para sahabat tu je lah. Itu bukan Allah Ta'ala lah. Kita nak kata terkeluar daripada agama, kan? Dia masih beriman dengan Allah Ta'ala. Macam dia macam ni, macam golongan Khawarij, kan? Khawarij. Dia orang bila ditanya pada Ali bin Abi Talib, munafik ke? Nabi gelar orang-orang Khawarij, golongan Khawarij ni, Nabi kata syirarul khalq, sejahat makhluk. Sejahat makhluk. Tapi bila ditanya pada Ali bin Abi Talib, munafik ke? Dia kata orang munafik tak banyak ingat Allah Ta'ala. Sebab golongan Khawarij ni solat bengkak-bengkak sampai hitam-hitam dahi. Lepas tu kafir ke? Dia kata kufrun duna kufur yang bukan kufur. Kufur yang bukan kufur, keluar agama. Macam tu, macam kes ni lah, mengingkari akan apa yang Allah Ta'ala nyatakan, dan terpulang Allah Ta'ala nak hukum macam mana. Tapi kita tahu bahawa ia salah, ia bukan ajaran yang Nabi ajar. Kita tak perlu kita nak memperincikan dia punya kedudukan. Nak kata bersama Nabi, jawapannya tidak lah. Ke mana? Wallahualam, tunggu akhirat nantilah. Kalau dia kata berani berkata-kata tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu, tanpa wahyu, cakap tentang Allah Ta'ala di mana-mana, tak ada wahyu. Bukan wahyu. Allah Ta'ala, Nabi tak pernah ajar itu, para sahabat tak faham macam tu. Jadi cuma basic dia kita faham akidah tu salah. Soalan macam mana, terpulang pada Allah Ta'ala. Kita faham. Macam Ali kata pada orang-orang Khawarij, kufrun duna kufur yang bukan kufur keluar agama. Okey. Kemudian untuk Ibn Sabil tu, Ustaz, perlu tak kita cek dia betul-betul Islam ke tidak? Okey, pada konsep Ibn Sabil ni kan, dalam konsep agama memang didahulukan Muslim dulu. Hatta anak yatim ke, miskin ke, memang didahulukan kepada Muslim dulu. Para ulama bahaskan berkenaan zakat saja tak boleh kepada orang-orang yang lain. Adapun pada konteks masalah membantu manusia, sama manusia, tak perlu tunggu dia Muslim baru kita bantu. Boleh saja bukan Muslim pun. Dia minta makan kan, bagilah walaupun dia bukan Muslim. Walaupun ada Muslim, ada bukan Muslim, yang Muslim dahulukan. Dalam konteks masalah Islam atau tidak, hanya bab zakat yang lebih tepat untuk dikatakan infak harta tadi kena kepada Muslim saja. Zakat hanya untuk Islam, pasal wajib atau Islam. Adapun yang kita bincang ni bukan zakat. Ini bukan asnaf zakat Yang kita bincang bukan asnaf zakat. Dia adalah berkaitan dengan infak harta kita, belanjakan harta kita di jalan yang Allah Ta'ala redai. Okey. Ustaz, bagaimana pula dengan derma untuk pelarian perang, contoh Syria? Mana lebih afdal dengan derma untuk rakyat tempatan yang susah? Kalau ikut kepada tajuk ni, kalau kita ada lebih, bagi ke sana. Tapi kalau tidak, mula dengan yang dekat dahulu. Mula dekat dahulu sebenarnya. Siapa yang dekat dahulu? Siapa dekat dahulu? Itu pada asas lah. Kalau dia kata keperluan, jadi kan macam kita ni, kalau kita semua macam ni, perangai kita. Kalau kita ada perangai,
kita kaya gila. Kaya lah tapi bukan gila. Kita ambil family, satu family kita tanggung. Ini tanggung family sana, ini tanggung family sana. Actually habis masalah. Yang kes sekarang masalah kedekut je. Pasal ada sikap kenapa nak bagi. Dia bukan keluarga saya, dia bukan pekerja saya, dia bukan orang yang saya tanggung. Ada je ayat macam tu. Dia kes dia masalah yang dalam kes infak tadi tu, kita boleh letak mana letak. Kalau kita gila-gila kamu tak apa. Tapi memang kalau ikut sebenar, mula ikut pada hadis ayat Quran tadi, mula dengan yang dekat dahulu. Yang dekat dahulu, bukan yang jauh. Dekat dulu bukan jauh Yang lebih afdal adalah yang tempatan dahulu. Yang sana kita kata ada lebih pun pergi sana. Yang lebih pun pergi ke sana. Cuma kita kata dalam kes tadi, kalau kita kata apa, susah tu, betul lah manusia susah. Tapi kita bantu saja upaya kita lah. Tak ada sampai dia jadi kaya, tak ada. Bantu sampai dia boleh berdikari ke, tak kisah. Yang pentingnya memang kalau ikut prioriti, yang dekat lebih afdal. Macam dalam Quran kata, dawil kurba dahulu sebelum anak yatim, sebelum orang miskin. Okey. Kuliah. Okey, ni besok kot. Daurah 9.30 pagi. 2 petang, 4 petang. Okey. Ni saya. Okey, besok okey, dengan kata baik. Okey, baik. Okey, jadi habis kita berhenti sini insya-Allah. Nanti sama kemudian tak ada lambat. Saya bukan apa. Bila duduk sekarang macam ni kan, saya kena alih-alih komputer. Sekejap bawa sini, sekejap duduk kat sana. Pasal bila anak tidur awal, saya lari ke sini. Tapi dia datang juga kacau pun. Dia boleh kacau juga kalau saya datang sini pun. Tapi nak ceritakan dia lambat sikit kadang set up. Sebab nak alih-alih komputer. Sebab kita nak type start duduk mobil ni. Okay? Baik. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita harap apa yang kita sampai pada hari ini nafaat. Dan insyaAllah nanti pada bila Ustaz Hasan hafizahullah dah ready dan dah dapat lihat yang cukup dan sebagainya, insyaAllah pada minggu depan dia akan sambung balik kelas dia. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.